Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mempertemukan lagi kita pada malam ini dalam rancangan Salam Baitullah 2017. Musim yang baru, musim 2017, musim yang ke-8 bersama dengan saya Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri. Dan saya Heliza Helmi. Jangan lupa hashtag kita Ustaz, iaitu Salam Baitullah 2017 dan juga hashtag Kemuncak Ibadah Cahaya Hikmah. Cahaya Hikmah. Dan Alhamdulillah 2 tahun dah Liza, sudah tak sedar kita membicarakan isu-isu haji, isu tentang tanah suci dan sebagainya. Cuma nak tanyalah, Eliza dah ke tanah suci ke sembang-sembang masa haji ni? Okey, Alhamdulillah tanah suci syukurlah dah pernah pergi. Cuma haji tu belum. Jadi saya berdoa sangat-sangat mudah-mudahan tahun depan kita dapat mengacara dekat tanah suci pula insya-Allah waktu haji dengan serai mas masih lagi menaja kita kat sana. Tolong aminkan ramai-ramai ya. Dan juga penonton di rumah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Cuma tak risau ke Ija kalau tahun depan pergi rasa masih muda lagi. Kalau tahun depan pergi nanti orang dah panggil Sis Hajah, mana tak panggil Kak Jah dah, panggil Kak Hajah pula. Kalau tahun depan pergi pun rasanya masih muda lagi kan. Tapi apa salahnya Ustaz? Sebenarnya bagus pergi waktu muda ni. Masih fit, masih sihat lagi Ustaz. Lagipun Datuk Kazim cakap semalam, tak kisah pasal title tu. Yang penting title di hadapan Allah tu yang penting Ustaz. Allah. Revision semalam ya. Ustazah kan. Masya Allah. Lepas ni kita bukan panggil saja Kak Jah, Kak Hajah, kita panggil Kak Jaja lepas ni insya-Allah. Dan untuk bincangkan isu tentang Sis Hajah Bro Haji ni, Bro Haji Sis Hajah kan? Kita bincangkan dengan seorang haji yang muda lagi insya-Allah, yang insya-Allah tak tua-tua. Seorang imam yang tak tua-tua. Insya-Allah kita tengok muka dia tua lagi ke tidak lagi. Kita bersama dengan Al-Fadhil Imam Muda Ashraf. Silakan segak bergaya. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ustaz sihat lah. Sihat walafiat. Muda lagi sihat. Muda. Alhamdulillah. Uban berapa lai dah? Tegang lagi masya-Allah ya. Uban 2 lai. Dia keluar tak sengaja. Alhamdulillah. Dan Imam Muda, kita nak tanya soalan pertama dulu. Dah pergi haji dah? Dah pergi haji dah. Umur berapa pergi haji? Umur berapa? Lupa. Allah. 27, 26. Muda lagi 26 dah pergi haji dah, masya-Allah. Alhamdulillah. Seronoknya. Cuma tahun ni nak pergi sekali lagi lah kalau Seramah bersponsor. Dia masuk jarum juga ya. Insya-Allah, insya-Allah. Jom Ustaz, kita duduk dulu Ustaz. Boleh duduk. Sekali lagi kursi ni kosong, tak best juga kan. Imam Muda Ashraf, kita akan bincangkan tajuk Bro Haji dan Sis Hajah. Dan sidang penonton semua, tak kira anda berada di mana, menonton di mana juga, sama ada di Malaysia, di Singapura, di Brunei. Di Indonesia, dan juga melalui myclick.rtm.gov.my. Rancangan Salam Baitullah ini dibawakan oleh Serai Mas dengan jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba. Dan tentu sekali kita boleh berkomunikasi melalui Facebook Salam Baitullah 2017 dan jangan lupa hashtag Salam Baitullah 2017 dan hashtag Kemuncak Ibadah Cahaya Hikmah. Okey, penonton kita di mana ni Ustaz? Dengan cerita sebelum saya bertanya tadi tu, sebenarnya tudung merah ni baru sempat mereka shopping kat Nilai tadi semata-mata nak muncul dan sampai Baitullah. Dari mana ni? Dari Nilai dia kata shopping. Penonton kita daripada mana ni? Kumpulan GPW, Generasi Felda Type Anda dan Kampung Seripaya, Kulai, Johor, bangsa Johor. Dan juga penonton dari kumpulan Marhaban An-Nur, Kampung Limau, Kuala Lumpur. Kita boleh marhaban lah lepas ni insya-Allah. Insya-Allah. Dan juga penonton di rumah, jika nak tanya soalan, nak bagi pendapat dan sebagainya, boleh halo-halo di nombor 0322823043 insya-Allah. Baik Ustaz, saya nak mulakan dululah tanya soalan Ustaz kan. Sebab tadi Ustaz saya dah tanya kat saya buat apa nak pergi awal muda-muda kan. Saya pun pernah terdengar juga, kalau nak pergi haji pergi waktu muda lah. Apa kebagus sangat ke kita pergi waktu muda ni Ustaz? Cerita. Baik. Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Kadir dan juga Heliza Helmi. Seterusnya warga-warga yang datang daripada jauh dan dekat. Yang jauh daripada Kulai, yang dekat daripada seberang jambatan. Jadi pada hari ini insya-Allah tajuk kemarin dengan tajuk hari ini beza sikit. Ya. Kemarin namanya apa? Kak Jah apa? Abang Haji. Abang Haji Kak Jah.
Tajuk hari ni sis haji, bro haji. Sis tak pergi haji. Sis hajah. Sis hajah. Sis hajah, bro haji. Saya pun semalam pun macam tu juga tersasul. Jadi sebenarnya kita nak tanya diri kita sendirilah kan. Diri kita sendiri. Kita faham macam mana yang dinamakan ibadah itu ada ketikanya menggunakan tenaga, ada ketikanya menggunakan kudrah. Kudrah ni tenaga kita. Salah satu ibadah yang menggunakan tenaga ialah ibadah haji. Tawaf, kena pusing jalan kaki. Kalau ada orang boleh bawa tu pun, berapa ramai yang saya jumpa duk khidmat, tolong angkat, biasanya hajah tu akan sebut, ustaz, teringin nak jalan tawaf sendiri. Dia walau bagaimanapun Tuhan bagi rukhsah untuk dia. Orang boleh bawa usung sa'i, tapi jauh di lubuk hati ustaz, teringin nak lari, nak jalan macam orang lain jalan. Sebab dia menggunakan tenaga. Jadi sebab itulah ibadah haji ini kebanyakan ibadah ataupun pergerakannya menggunakan tenaga, dan tenaga ni biasanya sesuai bagi orang yang muda-muda, orang yang sihat-sihat, orang yang kuat-kuat. Jadi sebab itulah kalau boleh kita nak pergi haji dalam usia yang muda. Sebab tu kalau kita tengok ada sebahagian ulama, memang ada banyak tokoh-tokoh juga yang mungkin tak pergi haji dalam usia muda. Saya ambil contoh antara yang pergi haji dalam usia muda, Imam Abu Hanifah. Dia bukan orang Arab. Imam Abu Hanifah ini orang luar daripada Arab tapi pergi haji dalam usia 16 tahun. Allah. Lepas balik daripada haji, orang kalau lakar kisah hidupnya, orang akan menyebut tentang kepulangannya daripada haji dengan penuh tawaduk, dengan penuh keimanan. Sebab mungkin, wallahu alam, dulu nak pergi haji ni bukan senang. Bila sekali pergi haji, balik itu memang orang rasa macam mana kita dululah saya rasa di Malaysia pun. Allah. Orang sebut haji, orang sebut hajah. Lah ni jarang. Saya pergi haji, orang tak panggil pun haji Ashraf. Kan? Dan kita pun tak berasa macam dulu. Tapi kita nak sebut dulu ni. Orang balik ni ada pengorbanan, ada kesusahan. Dan biasanya orang balik haji, orang terus jadi baik. Allah. Dia malu nak buat jahat. Dia malu nak buat jahat. Sebab dia tahu dia dah balik haji. Maka dengan sebab itulah Imam Abu Hanifah dia pergi usia muda. Dia balik-balik sehingga hari ini kalau kita baca kisahnya, pendukung mazhab paling besar dalam dunia, Imam Abu Hanifah yang kita kenali. Tapi kalau kita tengok diri kita sendiri, ni berapa minit ni? Saya seorang cakap ni. Boleh lagi 2 minit, Ustaz. Kalau kita tengok macam saya sendiri, pertamanya, ada orang dia pergi, dia kena faham. Haji ini bergantung kepada istita'ah. Bergantung kepada kemampuan. Kemampuan dari sudut kewangan. Ada orang mampu, ada orang tak mampu. Saya letakkan kemampuan itu satu benda yang memang betul. Siapa yang mampu dia layak pergi, dia boleh pergi. Tetapi tetap bergantung kepada jemputan Allah SWT. Oh, maknanya dia bergantung kepada kemampuan, jemputan daripada Allah Ya, SWT. jemputan Dia tak kira tua dan muda. Allah ada jemput orang muda, Allah ada juga jemput orang yang dah tua. Cumanya dari sudut fizikal yang sangatlah maknanya menuntut kita, maknanya dituntut supaya fizikal kita masih lagi sihat. Nak tawaf, nak sa'i. Lepas tu nak pergi melontar. Melontar lagi. Kan? Ya, nak pergi melontar tu semua berjalan berkilo-kilo. Jauh sangat. Bahkan saya diberitahu kadang-kadang ada anak muda yang sampai dokong mak dia dekat belah atas dia. Kan? Nak dokong mak dia dekat belah atas dia. Anak muda tu. Hanya dia bro haji yang membawa mak je pergi haji, dia tolong dokong lagi. Ini bukan cerita 100 tahun, 200 tahun lepas kan? Memang baru-baru ni pun masih lagi berlaku. Kan tadi saya berbincang dengan Heriza macam mana kalau mama dia nak dokong jadi macam mana kan? InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan. Namun sebelum tu bila Ustaz cakap melontar, Masya-Allah kita dapat lontaran jawapan yang luar biasa ya dalam kuis semalam kita. Lontaran jawapan luar biasa dan alhamdulillah lah, tahniahlah saya nak ucapkan kepada pemenang-pemenang yang lebih dahsyat dia punya lontaran jawapan yang menyebabkan anda telah pemenang. Kita umumkan pemenang yang pertama. Tahniah diucapkan kepada Muhammad Aizuddin bin Abdul Aziz daripada Selangor Darul Ehsan. Tahniah. Yang kedua daripada Nur Aziati binti Abdul Razak dari Teluk Intan Perak. Atau yang ketiganya Azam Saleh bin Muhammad Hassan dari Muazzam Shah Pahang. Okey, macam mana lagi? Ada lagi peluang untuk join? InsyaAllah ada lagi kuis harian, anda boleh join. Pergi ke Facebook Serai Emas, jawab soalan di situ. Dan juga kita ada kuis terkumpul di mana anda perlu kumpul daripada 19 September hinggalah ke 19 Ogos hinggalah 3 September ini. Kumpul soalan, insyaAllah akan dapat hadiah yang cukup lumayan. Dan kita sebenarnya nak berehat seketika. Namun sebelum tu, kita nak tahu apa cerita, sihat ke tidak jemaah-jemaah kita yang berada di Tanah Suci. Silakan.
Keluarga di kampung jangan bimbang mengenai kami kerana kami alhamdulillah di sini sihat-sihat sahaja. Dan saya juga mendoakan agar seluruh keluarga di Kelantan berada dalam keadaan sihat dan sama-sama mendoakan agar kami mendapat haji yang mabrur. Terima kasih Serai Mas di atas sumbangan ini. Kami di sini sedang akan menunaikan haji dan kami mohon doa daripada keluarga di sana dan seluruh rakyat Malaysia agar dapat mendoakan seluruh jamaah haji kita pagi tahun ini dipermudahkan Allah dengan urusan haji dan selamat sejahtera dan selamat pulang ke tanah akhir. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak tabung haji yang mana sistem pengurusan tabung haji ini amat baik. Dan terima kasih juga pada pihak Serai Mas yang telah memberi tanda hati kepada kami di sini dan semoga Serai Mas ini akan terus maju jaya di masa akan datang insya-Allah. Semoga keluarga saya di Terengganu sihat-sihat termasuk anak saya dan berjaya menjawab exam dengan cemerlang dan doakan saya semoga saya sihat-sihat sejahtera dan selamat menyantuni Duyufur Rahman dan mendapat haji yang mabrur. Terima kasih Saudara Emas. Semoga sama-sama mendapat kerahmatan daripada Allah Taala. Alhamdulillah kami di sini abah, mak, Kak Long dan abangnya semuanya sihat alhamdulillah. Doakan kami semoga mendapat haji yang mabrur. Terima kasih Serai Emas. Serai Emas terbaik. Serai Emas terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersama lagi dalam rancangan Salam Baitullah 2017 yang dibawakan khas oleh Serai Mas dengan Juicy Daya Gold, Raja Segala Herba bersama dengan kita Imam Muda Ashraf. Baik. Bro Haji Ashraf. Orang tak panggil Haji Ustaz. Orang rasa macam pelik ke? Pelik ah. Kenapa pelik tu Ustaz? Tak tahulah muka tak nampak macam haji. Tak nampak haji lagi. Tak apa Ustaz pergi haji lagi sekali. InsyaAllah. Lepas ni kita panggil Imam Haji Ashraf. Kan? Dan Ustaz sebut tadi tentang istita'ah. Kemampuan. Sebab ramai orang yang nak pergi haji waktu muda bukan tak mau Ustaz. Tapi dia rasa macam tak mampu lagi. Rasa dah lah muda lagi, tak mampu duit, tak mampu macam-macam lah. Ilmu tak ada, doa, apa macam-macam, tak reti lagi dan sebagainya. Jadi macam mana Ustaz? Persiapan yang patut dilakukan oleh anak muda kita untuk bersiap nak pergi haji? Okey, baik. Kita kena faham. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersusah payah pada jalan kami, sebahagian menyebut mencari ilmu, sebahagian menyebut berdakwah, Allah akan buka pintu untuk dia. Kalau kita nak pergi dalam usia yang muda, persiapan, dikatakan persiapan istita'ah itu mungkin dengan kewangan. Spend duit, simpan duit. Mungkin kalau kita dalam tabung haji sebagai contoh paling minima 1,300. Saya tak ada duit, saya nak kahwin dulu, saya tak ada kahwin, tak ada kahwin mana. Tak ada duit nak kahwin. Habis duit tabung haji saya, tapi saya takkan ambil 1,300 itu. Jangan kurang dari 1,300. Sebab itu syarat untuk pergi waktu tu. Walaupun saya tahu mungkin saya pergi dalam usia yang tua waktu tu, saya anggap pergi usia tua. Tiba-tiba dah dapat sponsor dalam usia yang muda. Jadi bila untunglah. Untunglah. Jadi bila orang sebut tentang istita'ah, ada orang yang dalam keadaan dia berusaha tetapi mungkin bukan usia dia. Bukan kemampuan dia. Jadi saya pergi sendiri, saya pun dengan ditaja. Jadi waktu itu saya anggap mungkin ini rezeki daripada Allah satu. Rupa-rupanya ramai lagi peristiwa yang lebih menyedihkan. Menyedihkan bukan menyedihkan. Sayu saya dengar. Sayu. Tapi gembira. Terharu. 2-3 rakan saya yang muda-muda Ustaz. Muda-muda, kru production TV tiba-tiba disuruh pergi. Diarahkan pergi. Sujud dia, rock ni. Tiba-tiba dapat dipilih pergi. Menangis dia. Menangis depan kita. Sebab Allah pilih dia. Sahabat saya yang muda, ayahnya meninggal, terpaksa jadi mahram untuk ibunya. Menangis dia usia yang muda. Itu satu kuasa Tuhan. Paksa rela. Tapi mereka menangis kerana kegembiraan. Balik jadi orang. Sebelum tu beruang lah. Tapi nak sebut hidayah Allah. Allah buka, kita tak tahu turning point ni mana. Jadi yang muda-muda yang kita ini, pertamanya kita sediakan ar-rihal ataupun kita kata persediaan untuk kita pergi. Dari segi tiketnya, dari segi kewangannya, menabungnya dan sebagainya. Itu adalah kekuatan insya-Allah. Perlahan-lahan bila kita ada kemampuan, dan jangan lupalah tak daftar sampai sudah pun tak jadi juga. Kan kena daftar untuk pergi dan tambah juga dengan ilmu pengetahuan. Insya-Allah Allah yang akan buka pintu kita. Belajar 2-3 kerat. Sahabat saya ada seorang lagi ustaz. Tak kaya mana pun, duit lebih kurang aja. Tapi belajar bab haji. Mula-mula bawa orang pergi umrah. Kemudian 2-3 kali ajar. Allahu Akbar. Ada orang datang dan sponsor pergi. Sebab mungkin dengan sebab dia khidmat, dia niat dia nak pergi, dia kerja itu kerana nak khidmat dekat tanah suci Mekah.
Allah buka laluan untuk dia. Sebab kita tidak tahu macam mana pilihan Tuhan kepada kita. Tapi dari sudut zahirnya, kita sediakan persiapan. Yang muda-muda siapkan dengan kewangan dan sebagainya. Allah, sebab ada orang yang dia tak nak lagi pergi tu sebab dia kata tak mampu lagi, tak tahu lagi. Saya tak tahu lagi, semayang pun tak kerti sangat dan sebagainya. Rupanya, bila kita dipilih untuk menunaikan haji tu, waktu tu kita akan belajar. Sebab dia dah terpaksa belajar, dia akan belajar. Macam tu juga macam orang nak kahwin. Kadang-kadang dia kata saya tak tahu lagi, saya tak prepare lagi dan sebagainya. Bila dah tahu nak kahwin, memang dia akan bersiap, insya-Allah. Macam Heliza lah. Kan? Sebenarnya Ustaz, kita ada pemanggil. Oh, ada pemanggil. Ada pemanggil kat sini. Kita nak tahu siapa yang memanggil kita. Adakah pemanggil yang semalam ataupun pemanggil yang baru untuk bertanya soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Zulfadli. Muhammad Zulfadli dari Selangor. Saya daripada Kelang, Selangor. Dari Kelang. Kelang, Selangor. Silakan. Apakah soalannya? Okey, saya ingin bertanya berkenaan tadi kalau tidak silap Imam Buddha Ashraf ada mengatakan tentang jemputan daripada Allah untuk pergi kaji. Boleh tak Ustaz terangkan lebih lanjut berkenaan itu? Mungkin orang tahu tapi dia tidak berapa faham mengenai itu. Itu soalan pertama saya. Dan soalan kedua saya adalah bagaimana pula bagi orang yang dia mampu untuk pergi haji tapi dia melengah-lengahkan untuk pergi haji. Mampu tapi lengah-lengah. Relax dulu. Terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Terus Ustaz. Baik, yang pertamanya dia tanya tentang macam mana dengan jemputan. Betul, kita tak dapat nafikan benda ini benda metafizik. Benda yang tak nampak. Fizik ni benda nampak. Benda metafizik benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak salah satunya keyakinan. Sebab itu bila mana kita menyeru orang-orang duduk di tanah suci Mekah, bila mereka melaksanakan haji menyebut labbaik Allahumma labbaik. Saya bila duduk sana, saya bukan saya seorang, saya rasa semua orang yang pergi sana bila sebut labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami menyambut seruan kau ya Allah. Seolah-olah istilah itu menganggap macam Allah yang jemput kita. Bukan duit kita. Dan kita sudah melihat macam soalan yang kedua tadi, berapa ramai orang yang ada kemampuan. Tapi mungkin dia bukan prioriti untuk dia. Dia rasa nak pergi, kalau pergi nanti balik-balik kena jadi baik pula. Nak jadi baik tak berapa nak ready lagi. Sebab itu orang biasanya tak melazimi untuk pergi tunaikan haji dalam usia yang muda. Sebab dia anggap nanti balik-balik tak dan enjoy tak dan habis. Kan? Macam mana nak enjoy tiba-tiba baru nak masuk karaoke orang panggil Pak Haji dah. Kan? Sebab itulah kalau boleh kita jangan fikir tentang itu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan taklif untuk kita ada rukun-rukun yang wajib kita buat. Salah satunya rukun haji. Bukan rukun haji, salah satu rukun Islam. Salah satunya ialah tunaikan haji di Baitillah. Dan apabila kita ada kemampuan, kita jadikan dia prioriti untuk kita. Duit itu asingkan, letak sebelah. Allah bagi tahu dalam beberapa ayat Quran menyebut tentang bagaimana orang melaksanakan haji. Allah menjamin rezekinya. Dia pulang dalam keadaan ahli keluarganya selamat. Kisah-kisah dalam para ulama dikarang dengan penuh banyak tentang bagaimana keyakinan yang diletakkan oleh orang-orang yang pergi dahulu bagaikan mereka hendak pergi dan pulang tanpa bertemu dengan ahli keluarga semula. Dulu ni, orang dulu nak pergi seolah-olah macam tak balik jumpa mak ayah. Seolah-olah tawakal tu, ya Allah, Tuhan saja yang tahu. Serahkan diri pada Allah. Kan? Kita pergi umrah Hong Kong, orang tak pernah pun nak menangis-nangis kan? Kan? Tapi nak pergi haji tu seolah-olah tak pulang. Kerana tawakal tinggi. Jadi waktu itulah kalau boleh kita faham. Yang muda-muda ni, ambil duit, spend. Saya simple lah. Kalau satu bulan RM100. Sebulan RM100, 12 bulan RM1,200. Kalau umur saya 30 tahun, kalau saya spend lebih kurang 10 tahun, umur 40 tahun, saya sudah boleh menunaikan haji. Simple. RM100 sebulan saja. Kalau kita boleh spend, asingkan. Masalahnya kadang-kadang kita tak simpan. Saya jumpa dengan seorang peniaga daripada Pasar Payang, Terengganu. Sampai bumi kami touchdown waktu tu di Madinah dulu. Turun Madinah, saya menangis lah. Sedih lah kita tengok Masjid Nabawi, kita sampai bumi Nabi. Terharu. Makcik tu menangis lagi kuat pada saya. Saya kata, dia lagi dahsyat drama pada saya ni. Kan? Saya tanya dia kenapa dia menangis begitu, orang kata apa, nampak
begitu sayu tangisannya sehingga menggoncangkan badan dia. Dia menyebut rupanya 20 tahun dia berniaga. 20 tahun dia berniaga. Dia simpan sikit. Hari ini dia sampai ke bumi Nabi. Allah. Baru saya tahu rupanya kenapa dia menangis lebih kuat daripada saya. Sebab dia pergi dengan usaha dia sendiri. Saya orang sponsor. Kan? Kita nampak tuan-tuan. Rupanya ada orang Ustaz, bila orang sebelah dia menangis kuat, dia kata apa katanya dosa orang ni menangis kuat sangat. Ni mesti dosa besar ni kata. Sampai gitu sekali pula. Tapi Ustaz, rupa-rupanya ada pakar kewangan mengatakan, kalau kita nak menyimpan ni, kita kena simpan dulu duit kita tu, bahagian yang nak disimpan tu kena letak tepi dulu. Lepas tu baru kita belanja. Bukan kita belanja dulu, baru simpan. Lepas tu baru simpan. Memang tak ada simpan lah Ustaz. Kan? Sebab macam-macam kita nak belanja. Jadi saya nak belanja. Nak belanja komen. Belanja sikit. InsyaAllah seorang pemaisuri hati yang telah pun memberi komen. Dia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Salam episod 2 di Salam Baitullah. Berkaitan tajuk malam ni, Bro Haji Sis Haja, saya ada satu soalan yang diajukan. Kita digalakkan mengerjakan haji di usia muda. Tetapi kenapakah kita dilarang mengerjakan umrah tanpa mahram jika berusia kurang dari 40 tahun? Dan adakah untuk mengerjakan haji dalam usia muda juga perlu bersama dengan mahram? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Pasal mahram Ustaz. Macam mana tu? Nak ikut Malaysia kan nak ikut sana? Ikut sana lah kan? Sebab dia ada dua version jawapan. Ada dua version jawapan. Ada jawapan Saudi, ada jawapan Malaysia. Baiklah, kita faham hari ini visa memerlukan mahram. Dia nak mahram. Jadi saya nak kupas tentang fatwa. Fatwa ini dia ada banyak fatwa. Fatwa tentang keharusan musafir bersama dengan mahram ataupun tidak bersama dengan mahram. Tetapi kita menghormatilah Khadim Haramain. Dia meletakkan Khadim Haramain itu maksudnya penjaga Masjidil Haram, meletakkan syarat nak pergi kena ada mahram. Jadi kalau kena ada mahram, tak kiralah umur dia sebut 40 tahun ke bawah ataupun tidak ke, bawah 40 tahun ke. Kalau diletakkan syaratnya hendak kena ada mahram, maka kita penuhilah syarat. Hendak memenuhi, nak pergi itu dengan bersama dengan mahram. Kita ikutlah, lebih mudah. Supaya tidak ada apa-apa yang berlaku di sana. Dan kadang-kadang kita faham, ada juga beberapa lah travel agency ni kadang-kadang dari sudut haji mungkin tak ada dengar sangat. Tapi dari segi umrah itu dulu, kita dengar ada macam-macam isu yang berlaku. Tetapi kalau boleh tu, yang kita sendiri ni, seelok-eloknya, kita ikutlah fatwa di mana kita nak pergi. Kalau kita pergi Saudi, kita ikutlah fatwa tak bagi musafir keluar daripada dua marhalah ini tanpa mahram. Kita pergilah supaya kita ni lebih selamat, lebih terpelihara dan dia lebih terjaga kita punya ibadah. Maknanya satu lagi kita menghormati peraturan negara sana. Ya. Macam kalau kita pergi USA contohnya, kita kena buat interview dulu, macam-macam peraturan dan sebagainya sebelum kita sampai tu. Memang kena buat semualah, kita tak boleh bersoal, suka hati aku lah aku nak pergi. Memang kena menghormati peraturan yang dibuat oleh negara tersebut. Kalau kat USA kita tak tanya apa fatwa no. Kan? Kenapa buka tali pinggang? Apa dalil? Tak tanya pula kan? Tak tanya pula, kita relax aja kan. Di Saudi ni ikutlah peraturan. Apa yang mereka tetapkan kita ikut. Lebih mudah untuk kita. Insya-Allah. Dan itu juga jelas apa yang Ustaz telah jawabkan. Dan sebenarnya saya yakin dan juga percaya antara segmen yang tertunggu-tunggu oleh penonton di rumah adalah untuk mengetahui apa kisah di sana sebenarnya. Jadi kita insya-Allah di Salam Baitullah setiap malam akan cuba berhubung dengan sahabat kita yang berada di Mekah. Dan seperti biasa bersama dengan sahabat kami iaitu Ahmad Muzaffar akan berkongsi cerita apa yang berlaku di Tanah Suci Mekah sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Liza dan Ustaz Said di Studio 1 Angkasa Puri. Saya kini berada di Ibu Pejabat Tabung Haji di Abraj Al-Jannah Riyah dan sempena topik perbualan kita hari ini bersama saya di sini ialah seorang tetamu Allah yang usianya sangat muda, masih belasan tahun lagi. Ingin saya perkenalkan saudara Daniel apa? Daniel bin Mazuki. Daniel bin Mazuki, alhamdulillah. Sini sikit Daniel, boleh rapat sikit ke sini. Jadi Daniel, ingin saya confirmkan balik umur Daniel sekarang berapa? 19 tahun. 19 tahun, alhamdulillah. Jadi boleh Daniel ceritakan sedikit bila Daniel mula mendaftar untuk haji dan bila dapat panggilan? Saya mendaftar haji pada tahun 2001 dan alhamdulillah mendapat panggilan pada 2016. Bila 2016 tu? Hujung tahun 2016. Hujung tahun 2016. Baik. Jadi Daniel datang mengerjakan haji ini bersama keluarga ataupun datang seorang diri?
Alhamdulillah, saya datang dengan keluarga saya seramai 12 orang. 12 orang. Okey. Jadi dah berapa lama dah Daniel dekat Mekah dan bagaimana keadaan di Mekah ni untuk Daniel, sama ada boleh sesuaikan diri ataupun tidak? Alhamdulillah, saya dah berada di Mekah selama 7 hari. Cuaca di sini agak panas, tapi cuaca di sini alhamdulillah lagi sejuk daripada Madinah dan saya telah mendapat menyesuaikan diri. Baik, alhamdulillah. Jadi dah buat umrah kan, Daniel? Alhamdulillah sudah. Okey. Jadi usia yang begitu muda dapat panggilan haji seawal 19 tahun. Jadi macam mana pengalaman ataupun rasa Daniel sendiri dapat mengerjakan ibadah haji dalam usia yang sangat muda ni? Boleh kongsikan kepada penonton. Perasaan saya sangat teruja. Alhamdulillah, saya pun semacam tak percaya pada usia muda ini mendapat panggilan usia yang muda ni. Jadi macam mana pergerakan haji tu? Adakah lebih mudah kita pergi pada usia sebegini ataupun sebaliknya? Pada usia muda ini kita mendapat kekuatan fizikal yang lebih, membuatkan lebih mudah untuk saya menunaikan amal ibadat, untuk pergi ke masjid, menunaikan sa'i, menunaikan umrah. Okey. Jadi pesananlah untuk penonton kita di tanah air yang mana mungkin ada yang mereka masih muda lagi, mungkin ada panggilan haji untuk mereka, tapi ada yang mungkin menolak kerana sibuk dengan kerja ataupun urusan-urusan lain. Mungkin Daniel ada sedikit nasihat untuk dia orang. Kepada penonton di luar sana yang telah mendapat panggilan haji, janganlah tolak panggilan ini, sebab pada usia yang muda inilah lebih mudah untuk kita menunaikan haji, kerana kita mendapat kekuatan fizikal yang lebih berbanding pada usia nanti. Dan lagi satu, tiada panggilan yang lebih agung daripada panggilan haji ini. Itu dia. Jadi selain itu, Daniel boleh perkenalkan sedikit ahli keluarga Daniel yang datang bersama Daniel di Tanah Suci. Saya datang bersama keluarga 12 orang, iaitu ayah saya Marzuki bin Abdul Rahman dan ibu tercinta saya Nurhayati bin Abdul Rahman, dan 8 orang adik-beradik saya bersama 2 orang kakak ipar. Masya Allah. Seramai 12 orang Daniel, ahli keluarga yang bersama untuk mengerjakan haji pada tahun ini. Jadi mungkin Daniel ada sedikit ucapan atau ingin menyampaikan salam kepada ahli keluarga yang berada di tanah air ketika ini, Daniel. Kepada ahli keluarga di sana dan saudara mara saya di sana, alhamdulillah kami sekeluarga di sini sihat. Harap begitu juga anda semua berada di sana. Doakan kami dipermudahkan segala urusan di sini. Baik, itu dia. Daniel bin Marzuki, salah seorang duyufur rahman yang dapat panggilan dalam begitu muda sekali usianya pada 19 tahun. Jadi Daniel ada sedikit penghargaan daripada kami dan juga penaja kami iaitu Serai Mas, dan sedikit buah tangan berupa makanan kesihatan daripada Serai Mas. Ini dia. Antaranya seperti yang Daniel boleh tengok, jus kurma hidayah dan Gold Hidayah Plus Collagen. Ada 23 herba dalam ni. Walaupun kita muda, elok kita ada makanan tambahan, makanan kesihatan tambahan ni, sebab boleh menambahkan lagi kekuatan kita. Okey, inilah dia daripada Serai Mas. Harap Daniel boleh terima dan berkongsi bersama dengan ahli keluarga lah. Okey, terima kasih kepada penaja utama Serai Mas atas pemberian ini. InsyaAllah bermanfaat kepada semua dan dimurahkan rezeki atas pemberian ini. Okey, baik. Terima kasih Daniel. Dan saya rasa setakat itu saja perkongsian kami di sini di Tanah Suci Mekah. Apa kata kita terus kembali bersama dengan Heliza dan Ustaz Said di Studio 1 Angkasa Puri. Silakan Heliza. Terima kasih Muzaffar. Masya Allah, untungnya Daniel terpilih menjadi tetamu Allah, dan kami di sini mendoakan mudah-mudahan semua tetamu Allah di sana dipermudahkan urusan. Dan seperti biasa, kita nak umumkan kepada anda bagaimana cara-caranya untuk menyertai kuis terkumpul, dan lepas itu kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini.
Rukun Islam kelima, simbolik kesatuan ummah sejagat, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji mempunyai hikmah dan rahsia tertentu bagi memenuhi dua tuntutan, iaitu dari segi rohani dan jasmani, dunia dan akhirat. Ia juga banyak mengandungi hikmah dan pengajaran yang tersirat di sebalik ibadah berkenaan. Jika dilihat dari sudut tersirat, ibadah haji bukan semata-mata datang menjadi tetamu ke Baitullah, mengerjakan hukum fardu sambil ziarah ke tempat bersejarah, tetapi menjadi simbolik penyatuan ummah dari pelbagai latar suku bangsa dan warna kulit untuk kembali kepada Sang Pencipta, seterusnya kembali membawa garapan azam dan semangat baru sebagai seorang Muslim. Ini dapat dilihat bila mana imam melaungkan istawu atau luruskan saf. Yang mana Nabi, peristiwa yang berada ketika Nabi nak menyampaikan khutbah terakhir, iaitu Nabi memaklumkan kepada para umat ketika khutbah terakhir Nabi itu supaya berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Peristiwa itu berlaku semasa musim haji, setelah Nabi melaksanakan hajinya yang terakhir telah. Bila Nabi naik di atas Arafah, kemudian Nabi memberi khutbah yang terakhir, bahawa petikan daripada apa yang disampaikan oleh baginda SAW memberi erti yang besar dalam lebih-lebih lagi dalam musim haji yang Nabi nyatakan itu, bahawa kesatuan umat Islam itu sangat penting. Segala aspek ibadat yang kita lakukan ini diseragamkan, disamaratakan ibadatnya. Tatkala lambaian kasih memanggil nama kita menjadi Duyufur Rahman, bermulalah episod baru dalam hidup. Getaran jiwa terasa oleh setiap insan yang bakal bergelar jemaah. Pelbagai rasa, bergolak fikiran, pelbagai bayangan timbul sebelum menjejakkan kaki menghadap Ar-Rahman. Setiap jemaah yang datang ada ceritanya. Ibadat ini satu-satunya ibadah yang bukan sahaja mengenai pertalian antara manusia dan penciptanya, tetapi terpaut erat hubungan sesama manusia atau hablum minan nas. Kebanyakan ujian datang dalam bentuk hubungan kita antara jemaah lain. Jelas di sini, kecintaan kita kepada Tuhan adalah cerminan akhlak mulia terhadap sesama insan. Bukan untuk menafikan keperluan ibadah wajib yang kita lakukan ini, namun hubungan dalam ibadah kepada Allah harus sejajar dengan hubungan sesama manusia. Kita bertemu dengan rakan bilik kita yang kita tak pernah bertemu sebelum ini, kita tak pernah kenal mereka sebelum ini, tetapi kita duduk bersama dengan mereka. Satu bilik itu mungkin lebih kurang dalam 5 orang, 6 orang. Jadi kita akan duduk dengan mereka ini selama berada dalam musim haji. Agak lama di sinilah perhatian yang perlu kita ambil bersama sebagai Duyufur Rahman. Kita perlu menjaga segala tingkah laku kita, segala tutur kata kita dengan rakan sebilik kita, dengan masyarakat, supaya ibadat yang kita lakukan untuk melaksanakan ibadat haji ini selari dengan tindakan dan juga perlakuan kita dalam hubungan kita sama masyarakat. Pernah seorang sufi bernama Abu bin Azim dalam kisahnya menceritakan, kamu tidak akan mampu untuk mencintai Tuhan sekiranya kamu belum mampu untuk mencintai sesama manusia. Jelas di sini, usahakan gunung ganang hendak didaki, lautan luas sanggup direnangi, semata-mata mencari Tuhan, jika konsep ketuhanan itu hilang dalam diri. Wallahu alam. Ahmad Muzaffaruddin Iskandar bersama juru kamera Muhammad Ashraf Zakaria dan Muhammad Jeffrey Baharum untuk Salam Baitullah. Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rezeki yang dikurniakan. Kami dijemput untuk menjadi Duyufur Rahman. Sebaik kaki berpijak di bumi barakah ini, kami terus berziarah ke Madinah terlebih dahulu. Tumpuan pastinya pada Masjid Nabawi. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah
amat beruntung kerana tempat penginapan yang disediakan begitu dekat jaraknya dengan Masjid Nabawi. Selain fadilat solat di situ, tersimpan lagi pelbagai kisah di dalamnya. Seperti sedia maklum, makam junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid ini. Di Masjid Nabawi ini di hadapan sekali ataupun di sebelah kiri masjid terletaknya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan dua sahabatnya, iaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab. Penduduk Islam di seluruh dunia datang ke sini, datang untuk berziarah kepada Rasulullah SAW, dan jumlah ziarah meningkat terutamanya pada musim haji. Allahumma salli ala Sayyidina. Dan jika kita tengok di sebelah kiri saya ini, terus menuju ke pintu Baqi' ataupun Babul Baqi', pintu nombor 41, dan terus ke sana kita akan boleh melihat perkuburan Baqi'. Allahumma salli ala Sayyidina. Bagi mereka yang mahu menziarahinya, cara mudah ke situ ialah dengan masuk melalui pintu Babu Salam menuju ke pintu Baqi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, "Barang siapa pergi haji kemudian ziarah ke makamku setelah aku wafat, maka seakan-akan ia telah mengunjungiku sewaktu aku masih hidup." Selain itu, terdapat Raudah di dalam Masjid Nabawi. Raudah terletak di antara rumah Rasulullah, kamar Aisyah dan mimbar masjid. Dinamakan Raudah berdasarkan sabda junjungan besar, "Tempat di antara mimbar dan rumahku adalah salah satu Raudah, yakni taman di syurga." Luas Raudah sekitar 230 meter persegi dengan panjang 22 meter dan lebar 15 meter. Solat sunat di Raudah lebih utama dibandingkan solat didirikan di tempat lain, kecuali solat fardu, kerana solat fardu lebih utama pada saf pertama. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita kembali lagi dalam rancangan Salam Baitullah 2017. Jangan lupa hashtag kita, hashtag Salam Baitullah 2017 dan hashtag Kemuncak Ibadah Cahaya Hikmah. Dan seperti biasa, rancangan ini dibawakan khas untuk anda oleh Serai Mas dengan jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba. Dan Alhamdulillah, tadi kita bincang tadi Ustaz sebut tentang adanya orang yang tak biasa pergi tapi dapat pergi sebagai kru. Dapat panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pergi sebagai kru. Rupanya Ustaz, seluruh tim Salam Baitullah kita yang berada di sana sekarang ini, termasuklah Ahmad Muzaffar tadi, Fathil dan sebagainya, mereka semua adalah mereka yang pertama kali menunaikan haji. Maknanya mereka ni pun termasuk yang Ustaz sebut tadi, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panggil rezeki sebagai kru. Sebelum mereka pergi tu Ustaz, saya jumpa mereka, saya tengok muka seorang-seorang, saya kata Masya Allah, inilah muka bakal-bakal haji. Tengok muka seorang-seorang pun bersih. Mudah-mudahan mereka pun maknanya dah menyediakan diri. Bila mungkin juga Salam Baitullah di Malaysia. Tahun depan mereka di Malaysia, kami di sana. Kami di sana. Sebab Sulaiman insya-Allah lah. Mudah-mudahan. Tahun lepas semua di sini. Jadi alhamdulillah. Jadi Ustaz, tentu sekali kita ada penonton-penonton yang datang dari dekat dan jauh macam Ustaz sebut tadi. Dari Johor pun ada, dari seberang jambatan pun ada. Jadi yang dari Johor, dari Kulai ni, kita nak mempersilakan untuk mengajukan soalan kepada Imam Muda Ashraf. Silakan. Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Siti Aisyah binti Munawir daripada Field Datik Bandak. Okey. Saya berusia 18 tahun. Okey. Saya nak pergi haji pada usia muda. Tapi saya risau. Bila saya balik,
saya dah tak boleh huha-huha dengan kawan-kawan. Saya kena jadi skema. Macam tu. So macam mana Ustaz? Macam mana tu Ustaz? Kiranya tak boleh berhuhu lah macam mana? tak boleh huha-huha. Huhu nasyid. Sopan sikit. Huha ni lain. Huha. Dia kalau maknanya lepas balik haji tu, adakah maknanya kena bercakap tu kena macam ni je? Ya akhi. Kena macam mana tu Ustaz? Baik. Terima kasih. Umur 18 tahun. Masya Allah. Ada hajat nak pergi haji? InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Doa. Baik. Sebenarnya orang salah sangka. Bila jadi baik, orang ingat jadi baik kena jadi skema. Kan? Jadi baik kena jadi skema. Lepas tu jumpa orang macam Ustaz sebut, ya akhi. Jumpa orang yang asyik sesungguhnya. Sesungguhnya. Orang dalam grup WhatsApp pun tiap-tiap hari nampak dia pelik lain macam ni. Salam Jumaat. Kan? Besok salam Ahad. Salam Selasa. Tiap-tiap hari salam. Kan? Adakah kena jadi macam tu? Jadi baik. Tak semestinya kena jadi skema. Kita taubat. Kita taubat sebab satunya mungkin kita tak tahu nasib hidup kita lama mana satu. Kemudian lepas kita taubat, berapa ramai orang dalam dunia ini, berapa ramai yang muda-muda mungkin pernah menangis waktu usia muda dah. Lepas dia menangis, dia buat balik. Fikir motivasi menangis dulu. Kan? Ibu Saya tak nak buat dah. Kan? Ibu tak mau tinggal semayang dah. Ibu tak mau buat macam-macam. Tiba-tiba 2 minggu kemudian ada pula tinggal semayang balik. Kan ada yang menangis waktu Qiyamul Lail, kan Ramadan kan menangis, ya Allah dosa besar tak mau buat dah. Lepas tu buat balik tak? Lepas raya buat dah. Lepas raya buat balik. Itu standard, bukan nak kata standard. Bermaksud manusia ini tak lepas daripada melakukan kesilapan. Bila dia pernah melakukan haji, dia jangan ada target lepas balik haji ni, aku betul-betul aku nak realisasikan, nak semula menjadi huha-huha. Janganlah macam tu. Dan jangan pula dia expect lepas balik pada haji ni aku nak jadi seorang yang betul-betul macam Pak Haji. Akhirnya orang muda takut untuk pergi haji dalam usia yang muda. Orang muda takut. Orang muda rasa macam selepas jadi baik ini kena jadi skema. Selepas jadi baik kena cakap pun kena jadi macam robot. Tidak. Agama kita ni mudah. You nak pergi keluar makan dengan kawan silakan, nak bergurau dengan kawan silakan. Sebab itulah kalau kita cerita, kalau kita bincang tentang agama, ada ketikanya sa'atan wa sa'atan, hadis Anzalah. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas dia jumpa dengan Abu Bakar, dia kata, aku duduk dekat dengan Nabi, aku rasa dekat dengan Allah, aku nampak syurga, neraka dan sebagainya lah. Bila duduk jauh pada Nabi ni, aku makin lupa sikit. Nafaqah Hanzalah. Aku ni munafik kot. Sebab duduk dekat dengan Nabi jadi baik, jauh pada Nabi jadi nakal sikit. Lebih kurang kita lepas dengar ceramah ni mungkin lain, waktu dengar ceramah lain. Kan? Tapi bila datang jumpa Nabi, Nabi kata, sa'atan wa sa'atan Hanzalah. Ada ketikanya Hanzalah, ada ketikanya Hanzalah. Ada ketikanya bermaksud, bukan 24 jam bergurau. Ada ketikanya dalam serius, kita boleh bergurau. Janganlah sampai bila jadi baik. Contohlah balik pada kuliah, kan? Balik pada salam Baitullah ni. Balik-balik muka semua ketat dia. Kan? Abang Haji tengok, lihat, awak nampak muka ketat ni. Balik salam Baitullah. Muka ketat. Kenapa ni? Dalam agama tiada gurauan. Oh, takutnya. Kan? Balik bergurau, tak ada masalah. Ya, rupanya Rasulullah SAW pun ada gurauan, ada kemesraan dengan para sahabat dan sebagainya. Dan kita ada pemanggil, ya Ustaz, pemanggil dari henti-henti telefon. Siapa kata Assalamualaikum? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Wabarakatuh. Ya, Encik Ismail daripada Kuantan. Encik Ismail. Okey, dari Kuantan, Pahang. Ya, silakan. Okey, saya sebenarnya ada pengalaman. Saya haji belum, tapi umrah saya dah pergi. Tapi Alhamdulillah, saya pergi ke umrah tu memang seronok. Tapi seolah saya, sepanjang saya kat sana maupun Madinah ataupun Mekah selama hampir 21 hari saya pergi. Lepas tu saya, peliknya satu je. Tapi saya Alhamdulillah setiap kali saya tawaf, saya dapat pegang Kaabah, kata Hajar Aswad tu saya, Alhamdulillah Allah memudahkan Ustaz. Tetapi yang jadi kemuskilan saya, kenapa orang berebut-rebut? Adakah benda itu wajib ataupun macam mana pandangan Ustaz supaya kita yang nak pergi umrah atau haji ni tidak begitu, saya kadang-kadang saya bertolak-tolak. Saya kata kadang-kadang saya sedih. Tapi saya Alhamdulillah Ustaz, setiap kali saya pusing yang ke akhir dan pusing sekali lagi, ada jalan untuk saya Allah bagi. Tapi bila saya dah lepas, saya tengok orang bertolak-tolak tu, saya sedih tengok. Tapi kenapa hadir-hadir bertolak-tolak tu? Supaya jemaah yang ada, jemaah yang akan pergi, tidak, benda tu wajib ataupun
apa pandangan daripada Ustaz ataupun kepada Ustaz? Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz. Ada orang yang dia nak pergi haji waktu usia muda sebab dia kata supaya aku boleh redah semua orang. Dapat cium Hajar Aswad, dapat masuk Ijil Ismail, dapat ke Raudah bagi muslimat dan sebagainya. Ustaz. Dia tu salah guna tenaga dia. Salah guna tenaga. Kita pergi sana ni, kita niat sepatutnya kita khidmat untuk orang. Bukan khidmat nak tolak orang. Tu sebahagian tu yang nak pergi nak tolak orang. Yang ambil upah pula tu ada juga. Sebab dia muda, dia berkata, Ajah nak pergi, saya boleh bawa Ajah cium. Dia bawa. Bila nak bawa ke sana, dah dapat duit pula. Takkan dia tak tunaikan janji. Dia mesti tunaikan janji bagi cium. Bila nak bagi cium, duit dah dapat. Apa dia buat? Sebab itulah, benda itu sunat. Kata-kata yang masyhur Umar Al-Khattab, yang semua orang tahu. Bila berhadapan dengan Hajar Al-Aswad, dia sebut Hajar Al-Aswad ini tidak ada manfaat. Tetapi kalau Nabi tak cium, aku tak cium Hajar Al-Aswad. Dan kita pun teringin. Saya pun teringin nak cium Hajar Al-Aswad. Siapa tak teringin nak pegang Kaabah? Siapa tak teringin? Kan, walaupun ada orang kata ambil barakah tak barakah, tapi siapa tak teringin nak pegang Kaabah? Kecintaan kita, kesukaan kita nak pegang. Tetapi kalaulah dengan kita pergi membuatkan kita terpaksa buat benda haram. Cium Hajar Aswad itu sunat, tetapi terpaksa buat benda haram, iaitu pukul orang, tolak orang, mencederakan orang. Maka kita tak dapat dosa. Tak dapat pahala. Kita dapat dosa sebab cederakan orang. Sebab itulah, bukan tak ada jalan. Ada kalau orang pergi betul-betul, kita cuba pelan-pelan baca doa. Sahabat saya seorang ni yang duduk di sana. Dia kata selalu selalu tak sempat. Kita suruh dia bayang hajat, doa teringin sangat semayang hajat, doa kepada Allah, zikir banyak-banyak. Ikhtiar, dia jalan daripada hotel, dia sebut Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi yassir wala tu'assir, ya Allah mudahkan aku. Aku nak sangat-sangat sebelum balik ini aku dapat cium. Dia pergi pelan-pelan, dia faham ilmu agama, tak perlu pukul orang. Alhamdulillah dapat cium. Alhamdulillah. Kita tak tahu laluan kita. Jadi sebab itulah jangan kita salah faham. Dengan ada tenaga ni, kita buat benda tak betul. Sepatutnya ada tenaga, niat pergi sana untuk khidmat orang susah. Bantu orang susah. Tolong makcik-makcik, bagi air zam-zam. Aja'altum siqayat al-haj wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Amalan orang dulu sebelum Arab, sebelum Nabi Muhammad datang pun mereka dah jamu orang minum air zam-zam. Tempat itu macam tempat khidmat untuk orang. Sebab itu kalau kita pergi, kita tidak ada niat. Sebab itulah suruh orang muda pergi. Orang muda pergi ni ada satu kelebihan, iaitu khidmat. Khidmat, tolong tolak, tolong angkat. Sebab kalau nak kata tawaf, semua orang tawaf. Ada yang tangan pun tak larat, kaki pun tak larat, tapi jalan sa'i lagi laju pada yang muda. Betul. Sampai masjid lebih awal daripada yang muda. Betul tak? Kita tengok kat sini pun kita tahu, kan? Yang jalan kaki sampai dulu daripada yang naik kereta. Yang sembahyang atas kursi sampai dulu. Sebab bergantung pada iman. Tetapi tak dapat dinafikan tenaga yang ada pada kita ini, kita gunakan untuk khidmat, insya-Allah tambah dengan iman, Allah akan mudahkan urusan. Insya-Allah. Yalah, bila kita khidmat kat sana pun pahala pun pastinya berganda-ganda lebih banyaknya, insya-Allah. Namun sebelum itu, kita dah tengok tadi bagaimana cara menyertai kuis terkumpul. Apa kata kita saksikan pula bagaimana nak menyertai kuis harian. Dan soalannya, sertai kuis Salam Baitullah 2017 bermula 19 Ogos hingga 3 September 2017. Layari laman Facebook dengan carian Serai Mas untuk mengetahui terma dan syarat. Alhamdulillah, tu dia soalan kuis harian kita untuk malam ini. Biar tiap-tiap hari boleh jawab. Kalau boleh tu kan. dapat RM200. 3 orang menang seorang. Kan? Saya harap ahli keluarga saya boleh join lah. Okey. Dan kalau menang jangan lupa belanja kawan-kawan. Tak juga, insya-Allah. Dan juga kalau boleh tu simpan untuk pergi haji. Itu lagi yang terbaik. Dah jawab. Kena simpan daripada sekarang. Dan Ustaz Mahmud Ashraf, kita dah habis dah masa Ustaz. Kan? Jadi sedikit kesimpulan kepada perbincangan kita pada hari ini. Dan juga Ustaz, mungkin sebab orang muda ni biasanya dia ada cabaran, ada kawan-kawan yang akan menyokong, ada juga kawan yang akan tak payahlah, kau macam bagus sangat, dan sebagainya. Sebab orang muda ni memang
pengaruh kawan ni kuat Ustaz kan? Ya kan. Baik, sebab itulah kalau boleh kita duduk dengan kawan-kawan, kalau kawan-kawan kita yang cakap macam tu, kita kena lawan balik. Kalau nama kawan, lawan balik bukan bermaksud bergaduh lah. Lawan balik bermaksud kita berdebat, berbincang. Sebab kawan kita ni, kita kata macam mana pun, kalau kawan baik, dia takkan terasa. Patut kawan kata kita kata, you Mat, hang jangan cakap macam tu. Dia orang Kedah lah, you pula dah kan. Mat, hang jangan cakap macam tu. Kita kena doa pergi. Sebab itulah mulut kita kena jaga. Bila orang tanya, tahun ni pergi tak? Belum lagi, insyaAllah doa-doa tahun depan. Ada orang bercakap dekat kita, nak pergi usia berapa muda. Ada sebahagian orang jawab, tak nak kot, mungkin pergi tua-tua. Jangan. Sebut insyaAllah. Yang muda-muda kat luar sana sebut insyaAllah. Azam nak pergi usia yang muda. Kalau Ustaz Said sebut pada permulaan, ada orang angkat mak ayah dia pergi. Angkat mak ayah dia pergi kan. Kalau yang tua-tua nak angkat, siapa dia lagi? Dia angkat mak ayah dia pergi. Saya pernah pengalaman di Muzdalifah. Seorang lelaki mengangkat ayah dia, berpeluh, basahkan ihram dia. Kita tanya dia nak tolong. Dia jawab, tak. Dia jawab, Uwais Qarni, Uwais Qarni, Uwais Qarni. Allah, saya menangis tu. Allah. Sebab dia menggambarkan macam mana perjuangan Uwais Al-Qarni mengusung ibunya sampai ke tanah suci Mekah. Dia menggambarkan orang-orang soleh yang buat berkhidmat pada mak ayah dia. Dia sebut bagi semangat. Dia angkat. Jadi kita nampak, oh, ada hadis dalam Adabul Mufrad menyebut bahawa seorang lelaki Yaman yang pusing dekat Kaabah, yang tawaf Kaabah baca syair, yang dia sebut, aku sudah balas jasa ibunya, sehingga Abdullah bin Umar mengatakan, kamu tak mampu je balas jasa ibu kamu, walaupun satu tarikan nafas. Sebab itu bila kita jumpa orang Arab kat sana, kita tanya dia, nak tolong, dia takkan bagi. Orang Pakistan angkat mak dia, dia takkan bagi. Sebab dia nak balas jasa mak ayah dia. Jadi yang muda, kena ada niat, kena ada azam, dan kena sebut, dan jangan mulut kita cakap, belum lagi. Allah Ustaz. Jangan sebut belum lagi. Dan rupa-rupanya Ustaz, belum lagi nak berhenti Ustaz. Kita ada pesanan penaja dulu. Oh, ya ke? Kita akan kembali dulu. Kembali lagi selepas ini insya-Allah. Kita kembali lagi dalam rancangan Salam Baitullah 2017 yang dibawakan oleh Serai Mas dengan Jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba. Kita hari ini betul-betul nak habis dah Ustaz. 30 saat je Ustaz. Silakan. Okey, tidak ada lain dan tidak bukan melainkan yang muda-muda, kalau boleh tu kita sama-sama doa banyak-banyak. Bila hantar orang pergi haji di Kelana Jaya ke, di Penang ke, di mana-mana tempat, bila hantar kata kepada pakcik, doa saya pula lepas ini. Mungkin ada mak ayah yang sudah sampai ke sana, telefon cakap, doa untuk kami sampai ke sana. Dan jangan putus-putus. Kalau keluarga tak pergi lagi, kita pun tak pergi lagi, doa tak putus-putus, menangis-nangis supaya kita dapat sampai ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Baitillah. Insya-Allah berkat doa Allah akan mudahkan urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak kepada Imam Muda Ashraf, dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada penaja utama kita, iaitu Serai Mas Jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba, dan juga kerjasama tabung haji, dan perabot yang cukup cantik ini daripada L'Oreal Home Furnishing. Pakaian saya hari ini dan juga shawl ini datangnya daripada Nur Aisyah Gallery, dan Ustaz saya ditaja oleh Ashraf by Imam Muda Ashraf. Baju kami berdua daripada Ashraf. Mantaplah, cantik ya. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada penonton kita daripada kumpulan GPW Generasi Felda Taib Anda, Kulai Johor, dan juga penonton dari kumpulan Marhaban An-Nur, Kampung Limau, Kuala Lumpur. Penonton dan dari Ustaz, Kampung Seri Paya, Kulai Johor juga. Oh ya, saya baca malam-malam ni pukul 12 macam ni lah Ustaz. Ustaz, malam ni Imam Muda Ashraf. Imam Muda, besok imam apa Ustaz agaknya? Jom kita tengok sama ada besok ni imam muda ke imam tua ke. Mari sama-sama kita saksikan VT ini. Itu dia, kita bersama dengan Ustaz Don Daniel. Muda ke tua tu? Penonton di studio pun dah. Dengan tajuk besok Haji Gadget. Ada Haji Gadget Ustaz? Ada. Haji Gadget. Biasa kita dengar Haji Muhammad, Haji Mabrur. Ni Haji Gadget. Dan tentu sekali lah kita insya-Allah besok kita akan bersiaran lagi dalam rancangan Salam Baitullah, dan jangan lupa hashtag kita Salam Baitullah 2017 dan hashtag kita Kemuncak Ibadah Cahaya Hikmah. Dan sebelum penutupnya, saya nak kongsikan bahawasanya sesungguhnya Allah rasa takjub dengan anak muda yang tidak bengkak-bengkok jalannya, dan juga kebahagiaan yang paling bahagia adalah umur panjang dalam ketaatan. Mudah-mudahan Allah beri umur panjang dalam ketaatan tu. Kami juga ingin mengucapkan
selamat hari lahir kepada penerbit kita pada hari ini. Abang Faiz kita, mudah-mudahan umurnya panjang dan Amin. diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kita baru in advance insya-Allah. Temu lagi kita insya-Allah esok malam insya-Allah dalam rancangan Salam Baitullah 2017. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.